Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai hak dan kewajipan isteri. Okey, mari kita lihat apakah hak dan kewajipan seorang isteri. Okey, yang pertama adalah mentaati suami. Selepas sah bergelar suami isteri, menjadi tanggungjawab seorang isteri itu untuk mentaati sepenuhnya kepada suami. Walaupun begitu, ketaatan tersebut haruslah berlandaskan hukum syarak dan bukan hanya taat membuta tudi. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, lelaki adalah pelindung dan penjaga wanita. Ini bermakna suami berkuasa ke atas isterinya. Dalam erti kata lain, isteri perlu patuh kepada suami, melayan keluarganya dengan baik dan menjaga hartanya. Kalau suami tu tak bagi kita sembahyang ke, puasa ke, kita tak perlu nak taat. Kenalah ikut perintah Allah. Allah kata sembahyang, solat, puasa. Jadi kita haruslah ikut yang mana yang diperintahkan oleh Allah, bukan taat secara membabi buta. Ya, para isteri sekalian. Okey, seterusnya yang kedua, amanah terhadap harta suami. Menjadi tanggungjawab isteri solehah untuk bijak menjaga dan mengurus harta suaminya. Kalau dapat wang yang banyak tu, uruskanlah dengan sebaiknya. Dan kalau dapat wang yang sikit tu, belanjakanlah dengan jimat, cermat dan berhemah. Isteri perlulah sentiasa bersyukur dengan rezeki dan harta yang dimiliki oleh suaminya. Jangan meminta-minta benda yang di luar kemampuan suaminya. Contohnya kalau tahu isteri suami tu koceknya nipis, dompetnya pun nipis, tak payah dah nak minta emas berkilo-kilo. Sebab suami tu pilihan anda. Kalau anda rasa anda nak emas berkilo-kilo, kenalah cari suami yang poket tebal. Ya, para isteri sekalian. Okey, yang seterusnya, mendahului keperluan suami. Okey, memenuhi keperluan suami termasuk dalam tanggungjawab isteri yang perlu dilaksanakan. Berdosa dan derhaka seorang isteri itu jika tidak memenuhi kehendak suami tanpa sebarang keuzuran. Seperti hadis ini, apabila seorang lelaki memanggil isterinya ke bilik tidur dan dia ingkar, jika suami tidur dalam keadaan marah terhadap isterinya, maka malaikat akan menyumpah isterinya sehingga pagi. Maka para isteri, jika tak nak malaikat menyumpah anda dari anda tidur sehingga bangun pagi, maka layanilah suami apabila dipanggil. Ya, tak salah pun kadang-kadang kita bangun buatkan air untuk dia. Dia balik kerja penat kan. Layanlah dia dengan sebaiknya. Okey, yang seterusnya, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Antara kewajipan isteri adalah menjaga aib suami. Ia bukanlah perintah agamawan atau ahli bijak, tetapi datang dari Al-Quran, iaitu perintah Allah. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa ayat 34. Jadinya, isteri itu kalau bergaduh dengan suami, janganlah emosi, cepat-cepat ambil handphone, up status dekat social media. Maka tersebarlah berita bahawa anda bergaduh dengan suami pada hari ini. Maka tersebar jugalah aib suami. Bukan aib suami dia tersebar, aib isteri pun tersebar juga sebab tak sabar kan. Sebab pergaduhan suami isteri ni terjadi dua pihak. Maka dua-dualah kena pandai dan bijak untuk menyelesaikannya. Kalau up status dekat social media tak menjadi satu penyelesaian pun. Jadi selesaikanlah dengan cara yang baik. Jaga aib diri dan jaga aib suami.
Wanita yang soleh, pandai menjaga aib suami, diri dan juga keluarga. Okey, seterusnya. Hak untuk mendapat nafkah yang secukupnya. Menurut Imam An-Nawawi bahawa hak-hak wajib terhadap isteri ada 7 perkara. Pertama adalah makanan. Memang perlu pun makanan adalah keperluan manusia. Yang seterusnya adalah bahan-bahan seperti rempah ratus dan lauk pauk. Macam mana nak makan? Nak makan kena masak. Macam mana nak masak? Nak masak kena ada bahan-bahannya. Jadi suami kenalah sediakan bahan-bahan untuk memasak. Yang ketiga, membantu bagi isteri yang kebiasaannya mempunyai pembantu. Macam ni, kes macam ni pula. Kalau suami tu mampu untuk menyediakan pembantu, maka wajiblah bagi suami tu untuk menyediakan pembantu kepada isterinya. Kalau tidak, isteri tu kenalah pandai untuk membantu pula suami tu. Sebab suami tu pilihan anda. Kalau anda nak disediakan pembantu, carilah suami yang boleh menyediakan pembantu kepada diri anda. Okey, seterusnya pakaian. Pakaian ni adalah satu keperluan juga bagi seorang manusia, sama ada suami ataupun isteri. Mesti ada pakaian. Kalau tak, bogillah kita. Kalau untuk suami je tak apa kan. Tapi masalahnya kita keluar rumah. Jadi kena ada pakaian. Okay, seterusnya alat pembersih badan, kecantikan dan sebagainya. Benda ni perlu juga sebenarnya. Bukannya untuk suami saja, tapi untuk diri kita juga. Kita nak bersih, kita nak wangi, kita nak cantik. Untuk siapa? Untuk suami. Jadi suami kena sediakan. Okay, yang keenam, tempat tinggal yang selesa dan selamat. Seterusnya, perkakas dan isi rumah. Dah ada tempat tinggal, kenalah ada isi-isinya. Kalau tak mampu nak sediakan katil, sediakanlah tilam. Kalau tak mampu nak sediakan tilam, sediakanlah alas supaya sama-sama selesa. Kalau kat dapur pula, sediakanlah tempat masak. Kalau zaman dulu boleh lagi lah pakai kayu api kan. Cari kat kebun. Sekarang ni contohlah kalau awak duduk dekat apartmen, mana nak cari kayu api? Kan, jadinya kenalah para suami menyediakan tempat tinggal yang selamat. Okey, seterusnya nafkah batin. Nafkah batin bukan hanya berkisar kepada hubungan seksual saja, tetapi kerohanian isteri juga harus dijaga, seperti mendengar masalah para isteri yang sememangnya banyak sangat masalah. Masalah dengan jiran, masalah dengan anak, masalah dengan kucing, masalah saja. Jadi kalau dah dengar masalah tu, berbuallah dengan mesra. Janganlah macam buat muka boring je kan. Isteri pun boring je tengok muka lelaki tu. Kecil besar je. Okey, seterusnya mendidik dengan ajaran agama yang betul. Menjadi tanggungjawab seorang suami itu untuk mendidik isterinya dengan ajaran agama yang betul. Walaupun kadang-kadang ada setengah suami itu juga agamanya kurang. Jadi sama-samalah kita suami isteri belajar mencari ilmu ke arah untuk keagamaan yang betul. Okey, seterusnya hak mendapat layanan yang baik dan adil. Suami hendaklah berlaku adil kepada isteri. Begitu juga halnya isteri. Komunikasi yang baik terhadap isteri termasuklah melayaninya dengan baik, lemah lembut, betul ansur, sama ada dalam hubungan fizikal dan atau mental yang bersesuaian dengan sifat semula jadi wanita yang lemah lembut dan mudah terkuras hatinya. Perkara ini dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bergawilah kaum wanita itu dengan pergaulan yang lemah lembut. Kerana sesungguhnya kaum wanita itu dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk itulah yang sebengkok-bengkoknya, ialah yang paling atas. Maka apabila engkau hendak meluruskannya, luruskanlah dengan perlahan-lahan. Dan
apabila tidak diteruskan, ia akan sentiasa bengkok selama-lamanya. Oleh itu, pergaulilah wanita dengan pergaulan yang lemah lembut. Suami hendaklah berlaku adil dan baik terhadap isteri. Kalau tak, isteri tu akan memberontak. Bila memberontak, isteri tu tak nak ikut dah kata-kata suami, tak nak dengar dah nasihat suami. Maka cakaplah, nasihatilah isteri dengan lemah lembut, dengan baik, supaya wanita itu mudah untuk menerima nasihat daripada suami. Okey, itu adalah antara hak-hak dan kewajipan sebagai seorang isteri. Mentaati suami, amanah terhadap harta suami, mendahului keperluan suami, menjaga maruah diri suami dan keluarga, hak mendapat nafkah yang secukupnya, hak dan mendapat layanan yang baik dan adil. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.